sikit saja, sedangkan perempuan ramai yang jadi suri rumah, malah ramai juga perempuan yang dah ambil tanggungjawab dengan segala perbelanjaan ditanggung oleh isteri. Ustaz, macam mana Ustaz? Yang pertama, ketika kita tanya soalan ni, hendaklah kita beriktikad kita bertanya bukan untuk membantah. Tak provoke bukan. Sebab tidak ada bantahan pada hukum Allah. Hukum manusia kita boleh bantah. Maka kita menyangka yang bertanya ni bukan untuk bantah, tetapi untuk lebih tenang hati, untuk lebih kemas kefahamannya. Dia panggil istifsar. Dia ada istifsar, satu lagi ingkar. Jadi untuk lebih pencerahan. Kita guna istilah sekarang pencerahan. Apa hikmah dia? Jadi soalan itu lebih bagus diungkapkan dengan lafaz apa hikmah dia. Kita pasti tidak ada hukum Allah yang sia-sia. Tidak ada hukum Allah yang bertentangan dengan maslahat. Tidak ada hukum Allah yang bertentangan dengan hikmah. Kerana hukum ini datang daripada zat yang bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Sebab ada orang dia banyak ilmu tapi dia tak bijaksana. Ataupun dia bijaksana tapi ilmu kurang. Tetapi dialah Allah yang zat dia banyak ilmu dan ilmu itu dihimpunkan dan disusun secara bijaksana. Sebab itu hakim, dialah alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Hukum syariat ini diturunkan untuk menjaga maslahat ramai, bukan maslahat individu. Bahkan ketika kita membuat satu kanun ini, apabila satu kanun ni buat undang-undang ni bukan nak meraihkan maslahat individu. Dan kalau ada isu-isu individu, ia akan diabaikan. Kerana maksud hukum ni untuk menjaga maslahat awam. Kerana maksudnya kalaulah dengan undang-undang itu mungkin akan berlaku kecederaan istilah emosi pada sebahagian, maka ia tak boleh diraihkan kerana kita melihat undang-undang itu dengan skala yang lebih besar. Adakah menjaga emosi individu itu lebih penting berbanding keamanan dan kesentosaan yang akan diperoleh kepada umum? Itu memang kaedah yang manusia pun faham ketika membuat hukum tersebut. Maka lidzakari mithlu hazzil unthayain, untuk lelaki ini adalah sekali ganda daripada perempuan. Maka kalaulah kita tak tahu apa pun hikmah dia, maka tuntutan iman untuk kita terima kerana kita yakin zat yang menurunkan hukum ini, menurunkan hukum ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut bahawasanya kerana secara umumnya yang membelanjakan nafkah ni adalah lelaki. Yang mempunyai tanggungjawab ni ialah lelaki, bukan perempuan. Itu yang asal sebenar dia. Kalau berlaku keadaan yang terbalik, itu tak diraihkan. Secara overall dan keseluruhannya, yang bertanggungjawab, yang kena banyak belanja adalah lelaki. Dia ada isteri dia ada anak-anak dia. Kita tak boleh argue dengan ada je orang lelaki tak ada isteri. Tak. Hukum tidak meraihkan situasi itu. Kita menggunakan hukum secara umum bahawasanya lelaki lebih banyak tanggungjawabnya berbanding perempuan. Dan satu lagi, perempuan ini dia menerima saraan orang lain. Betul. Jadi dia dapat harta pusaka, lepas tu dia dapat belanja dari suami dia. Sebenarnya lebih juga banding lelaki. Dia disara pula oleh orang lain. Disara oleh orang lain. Sebab itu bila satu orang tu mengagiukan dia suri rumah, betul, dia suri rumah sebab itu dia dapat belanja daripada suami dia. Dia tak buat kerja apa-apa. Yalah, dia buat kerja rumah, tapi dia dapat belanja suami dia. Maka itu adalah dipanggil fair. Apa yang dia belanjakan daripada tenaga dia telah diimbalkan dengan nafkah yang dia dapat daripada suaminya. Ada satu kisah kalau boleh cerita, disebutkan satu orang ulama, disebut kalau tidak Syekh Mutawalli Sya'rawi dirawat di satu hospital di luar negara. Berlaku satu masalah, iaitu tertukar bayi. Ini saya dengar dengan lisan lah, bukan bacaan. Maka diberitahu bahawasanya dalam hospital ni satu orang ulama Islam. Kamu boleh rujuk dia untuk menyelesaikan masalah ini. Maka Syekh telah kata begini, daripada kedua-dua ibu tu, ambil susu daripada mereka dan timbang.
timbang. Maka susu mana yang lebih berat, maka anak dia lelaki. Masya Allah. Yang mana lebih ringan, maka anak dia perempuan. Dan bila ditimbang, maknanya dengan sukatan yang sama tapi mempunyai kepadatan yang berbeza. Dan kebetulan pula pertukaran itu antara Lelaki berlainan dan jantina. Bayi. Beliau berhujah dengan firman Allah, lizzakari mithlu hazzil unsain, laki dapat sekali ganda lebih daripada perempuan. Walaupun timbangan dia sama tapi dia punya beratnya berbeza. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk